Alhamdulillahi al-Qa'il. Bismillahirrahmanirrahim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib pada hari ini bersama seluruh umat Islam menyatakan rasa duka cita yang amat sangat ke atas saudara-saudara seiman yang dizalimi dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya di bumi Anbiya Mesir. Saat ini sudah lebih dari 5.000 rakyat Mesir, termasuk wanita dan kanak-kanak yang syahid. 5.000 ditahan. Bilangan yang cedera sudah menjangkau lebih daripada 10.000 orang. Hari ini hari Jumaat 16 Syawal 1434 Hijrah. Berapakah pula bilangan umat Islam yang terkorban syahid akibat perbuatan kelompok zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Apa yang amat menyedihkan ialah umat Islam Mesir dibunuh tanpa belas kasihan oleh tentera Mesir sendiri. Apakah jenayah sehingga mereka diperlakukan dengan begitu biadab? Apakah wajar mereka dibunuh kerana mereka mempertahankan demokrasi yang sama-sama diperjuangkan, walaupun dalam perjuangan mereka ditipu, dimanipulasi dan sebagainya yang mereka hadapi, tetapi akhirnya mereka dipilih rakyat, lalu mereka mempertahankannya dengan keadilan kepada semua rakyat. Tiba-tiba demokrasi yang mereka perjuangkan dirobek oleh tentera dengan merampasan kuasa dan pembunuhan. Bukankah tugas tentera ialah menjaga keselamatan negara dari pencerobohan musuh dan anasir luar? Dalam situasi Mesir, sudah tentulah musuh utama yang paling hampir menjadi ancaman kepada keselamatannya ialah Israel. Namun apa yang berlaku sejak tarikh Presiden Morsi digulingkan, tentera nampaknya lebih berminat untuk menjamin keselamatan Israel dengan membunuh rakyatnya sendiri. Kenapa Jeneral Abdul Fattah Al-Sisi sanggup mengerah tentera untuk bertindak bukan saja di luar batas syarak, bahkan melampaui batas kemanusiaan,
apapun prinsip dan dasarnya. Ini ada hubungan pemerintah tentera Mesir dengan Yahudi Zionis dan Amerika Syarikat. Buktinya, selang beberapa hari penggulingan kuasa Jeneral Al-Sisi mengarahkan supaya sempadan Rafah ditutup dan semua terowong yang menjadi laluan rakyat Gaza mendapat bekalan makanan dan ubatan ditutup. Presiden Barack Obama yang kononnya membuat sidang akbar kecewa dengan penggulingan kuasa, tetapi sebaliknya Amerika Syarikatlah yang memberi bantuan besar kepada tentera Mesir bagi membunuh penyokong kotor muslim. Sangat jelas bahawa Mesir yang dibayangi oleh kuasa tentera sebenarnya mempunyai hubungan rapat dengan Yahudi Zionis dan Amerika Syarikat yang kerap kali kita dimanipulasikan oleh media-media tempatan. Dan ada maklumat yang mengatakan bahawa Kabinet Israel mengatakan sekiranya operasi ini gagal, maka kita akan mengalami air mata darah, kerana mereka percaya berasaskan kata-kata ketua agama mereka, Mesirlah yang akan menakluki mereka. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tercari-cari apakah sebenarnya yang menjadi punca kekejaman dan kegilaan ini berlaku. Apakah kerana Dr. Mursi tidak dapat membangunkan ekonomi Mesir? Apakah kerana Dr. Mursi membunuh rakyat Mesir yang tidak berdosa? Dan apakah kerana Dr. Mursi mengisytiharkan perang terhadap Amerika Syarikat? Jawapannya tidak. Dr. Mursi yang hanya memerintah tidak sampai setahun pasti belum dapat merubah ekonomi Mesir yang sudah dimusnahkan oleh rejim Hosni Mubarak selama 20 tahun. Dr. Mursi tidak pernah membunuh walau seorang rakyat Mesir, dan Dr. Mursi sendiri melakukan lawatan muhibah ke Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah. Ketahuilah saudara kaum muslimin, kegawatan ini sebenarnya adalah pepunca dari hasrat Dr. Mursi mahu membebaskan bumi Palestin, mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam, melaksanakan syariat Islam, dan menegakkan kembali khalifah. Antara ucapan Dr. Mursi setelah dilantik menjadi Presiden Irak, tidak ada kebaikan kepada umat ini, tidak ada keberkatan dan tidak ada kebangkitan, melainkan kembali melaksanakan syariat Islam. Dan saya berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya berjanji dengan kamu sekalian untuk melaksanakan undang-undang selari dengan kehendak rakyat dan para ulama. Inilah yang menjadi punca sebenar seluruh rangkaian musuh Islam bersatu menyekat pemerintahan Dr. Mursi. Muslimin yang dihormati Allah sekalian, musuh-musuh Islam hari ini bersatu hati untuk mempersempitkan pelaksanaan Islam dalam kehidupan dan sistem pemerintahan. Israel, Amerika, dan negara-negara sekutu dengannya, termasuk negara-negara umat Islam yang sentiasa bergantung dengannya, bersekongkol dengannya, bagi mengganyang umat Islam supaya orang yang soleh dan berdiri di atas prinsip Islam tidak dinobatkan sebagai pemimpin. Institusi Islam tidak diambil peduli, dianaktirikan, supaya tidak akan timbul insan soleh yang akan mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburan disuburkan supaya
remaja Muslim leka dan terlupa serta lalai kepada agama. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tidak akan padam cahayanya di bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka sedaya upaya berusaha memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya walau dibenci oleh orang-orang kafir. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, keadaan yang berlaku di Mesir pada hari ini tidak ubah seperti zaman pemerintahan Fir'aun yang begitu angkuh dan zalim sehingga sanggup membunuh mana-mana rakyat yang dianggap mengancam kuasanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Yang bermaksud, dan yakni kenanglah ketika kami selamatkan kamu daripada Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyiksa kamu, lelaki kamu, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedangkan kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar daripada Tuhan kamu. Kerana terlalu bimbang kehilangan kuasa, Fir'aun mengarahkan mana-mana anak lelaki yang lahir dibunuh kerana takut akan menjadi ancaman kepada takhtanya, manakala anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Sebaliknya, muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Jenderal As-Sisi mengarahkan supaya semua mereka yang terlibat berkumpul menyokong Dr. Mursi dibunuh, sama ada wanita maupun kanak-kanak, dan mereka dibakar hidup-hidup di dalam kemah mereka. Di atas kekejaman dan kezaliman yang dilakukan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tindakan mereka seperti mana yang pernah ditimpakan ke atas Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 10 hingga 14, Bismillahirrahmanirrahim, wa fir'auna zil autad alladhina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Yang bermaksud, dan yakni terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal, pupuk, yakni semuanya itu orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri mereka masing-masing. Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurah ke atas mereka berbagai paluan azab. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, terutama balasan di hari akhirat. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, apa yang berlaku di Mesir memberi pengajaran kepada kita bahawa sudah tiba saatnya umat Islam seluruh dunia bersatu di bawah naungan Quran dan Sunnah. Kita mesti kembali memartabatkan syariat Islam dalam satu saf dan berusaha mengembalikan khalifah Islam yang sudah lenyap di muka bumi sejak runtuhnya khilafah Osmaniyah di Turki pada tahun 1924. Akibat dari tindakan tiadanya khalifah ini, umat Islam terus-menerus dipotak-patikan oleh golongan sekular dan nasionalis yang secara senyap bersekongkol dengan Yahudi, Zionis dan Amerika Syarikat bagi menyekat kebangkitan Islam. Tragedi di Mesir juga memberi amaran kepada kita semua bahawa musuh Islam akan menggunakan apa saja cara
bagi memastikan mereka yang mahu menegakkan syariat Islam dalam pemerintahan negara disekat sama ada dengan cara halus, yaitu melalui penipuan dan tohmahan jahat terhadap pendukung perjuangan Islam, ataupun melalui kekerasan seperti mana berlaku di Mesir dan juga Syria. Sebagai umat Islam yang beriman, kita penuh yakin bahawa semakin keras tindakan mereka dan semakin kuat kerja mereka mau menyekat kebangkitan Islam, di bawah masanya Islam pasti akan bangkit. Yakinlah, di mana saja kesedaran Islam semakin meningkat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh kuasa zalim yang sedang mencekam umat Islam runtuh satu persatu dan akan digantikan dengan khalifah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan kekuasaan Engkaulah saja adalah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Atas asas inilah, marilah kita menyeru mereka yang memegang tampuk-tampuk kekuasaan di persada Islam. Ambillah pendirian yang menepati ruh Al-Quran dan jalan kemuliaan yang dilalui oleh para rasul, dan mereka yang mengikuti jalan-jalan itu. Bersuaralah supaya kezaliman dan kebejatan ini dihentikan. Sanggupkah kalian melihat darah saudara-saudara kamu terus dialirkan dengan begitu murah? Ambillah apa juga langkah-langkah diplomatik, ekonomi, dan juga semua saluran di peringkat antarabangsa untuk menghentikan kebiadaban yang mencolok mata ini. Mereka ini adalah saudara Anda dan saudara kita. Sekiranya kita sebagai saudara tidak terasa seperti mana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang muslim itu sehingga ia mencintai saudara mereka seperti mana ia mencintai diri sendiri. Sebagai saudara yang ditindas, maka hendaklah kita membantu mereka dengan kemampuan yang ada kepada kita. Setidak-tidaknya berdoa, dan janganlah kita fitnah mereka dengan menduduh mereka sebagai pemberontak, kerana mereka mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya beberapa negara bukan Islam telah bersuara dan mengutuk mereka kerana didorong oleh perasaan kemanusiaan yang kuat di dalam hati mereka. Mereka tidak sanggup menyaksikan penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Mesir. Kita umat Islam bukan hanya punya rasa kemanusiaan, malah kita ditaukan dengan iman dan takwa. Tidakkah ada hubungan ini lebih kuat? Bahkan ianya berkekalan dari dunia sampai akhirat. Ingatlah, kita mencari redha Allah. Semua kekuasaan yang ada di atas muka bumi ini, meskipun mereka mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, seperti mana Fir'aun pada zaman dahulu, dan mereka bukanlah tempat pergantungan, maka tiba masanya Allah akan menghapuskan kekuasaan mereka, lalu mereka tidak akan mempunyai apa-apa. Bahkan mereka tidak mampu mengangkat satu jari pun untuk menjenti apabila tiba saat dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah kemana Haman, kemana Harun yang banyak harta itu, kemana jutawan-jutawan yang membolak harta yang begitu banyak,
untuk menjadi simpanan mereka. Kemanakah datuk-datuk nenek kemarakan kita yang telah pergi mendahului kita? Tidakkah perkara ini menjadi perhatian kepada kita, dan tidakkah gentar kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bihi minal Qur'anil hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Ya qautan mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام في مصر. اللهم انصر الإسلام في فلسطين. اللهم انصر الإسلام في سوريا وفي أي مكان. اللهم ارفعنا من البلاء والوباء وسوء القضاء والفحشاء والمنكر. اللهم إنا نجعل في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا هادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين سلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدري شاه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.